أكبر لا إله إلا الله. Alhamdulillah. Alhamdulillahil qail. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faya ayyuhal muslimun ittaqullah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Muslimin yang dirahmati Allah, saya berpesan kepada diri saya dan para jemaah agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diredai di dunia dan di akhirat. Pada hari yang mulia ini, mimbar akan membicarakan khutbah yang bertajuk dosa mengumpat dan mencaci. Hadirin sidang Jumaat yang berbahagia, umat Islam tidak harus membawa dirinya ke lembah dosa dan kehinaan yang mengakibatkan kerugian besar bila kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti. Dalam khutbah-khutbah Jumaat yang lalu, mimbar sering mengingatkan umat Islam tentang bahayanya perbuatan mengumpat, mencela, mencaci, memaki hamun, apatah lagi memfitnah, yang mana ianya tergolong di dalam dosa besar yang lebih buruk daripada membunuh. Segala perbuatan dan tingkah laku sebegini rupa bukan hanya menjatuhkan maruah diri, malah mengundang kepada sengketa dan permusuhan yang berpanjangan hingga menjejaskan keharmonian hidup bermasyarakat. Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor sering menasihatkan umat Islam agar tidak terjerumus di dalam perbuatan terkutuk dan tercela ini. Baginda bimbang jika amalan menfitnah serta mencaci-caci ini tidak dibendung, perpecahan umat Islam khususnya di Selangor akan menjadi semakin parah dan tidak terkawal. Perbuatan fitnah dan caci-mencaci ini menjadi lebih ketara dan dilakukan tanpa rasa takut dan malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap kali menjelang pilihan raya. Seolah-olah musim menjelang pilihan raya adalah pesta yang menghalalkan mencaci maki, mengumpat dan menfitnah antara satu sama lain demi meraih sokongan dan undi dari rakyat. Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor pernah berpesan ketika pembubaran Dewan Negeri Selangor pada 9 Jun yang baru lalu, bahawa isu-isu berkaitan dengan kaum, agama dan institusi diraja tidak seharusnya diheret bagi dijadikan bahan berkempen. Baginda menegaskan perkara ini agar perbalahan dan pertelingkahan dalam kalangan umat Islam tidak berlaku dan hubungan antara kaum di negara ini tidak terjejas. Islam amat mengutamakan keharmonian hidup bermasyarakat dan menekankan umatnya untuk sentiasa berbaik-baik sesama umat Islam dan bertoleransi dengan orang-orang bukan Islam mengikut lunas batas dan akhlak Islam. Hadirin yang dikasihi Allah sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan dalam surah Al-Hujurat ayat ke-11 sebagaimana firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaum asa ayyakuna khairam minhum wala nisa'um min nisa' asa ayyakunna khairam minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuq ba'dal iman
wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah sesuatu puak dari kaum lelaki mencemuh dan merendah-rendahkan puak lelaki yang lain, kerana harus puak yang dicemuhkan itu lebih baik daripada mereka. Dan janganlah pula sesuatu puak dari kaum perempuan mencemuh dan merendah-rendahkan puak perempuan yang lain, kerana harus puak yang dicemuhkan itu lebih baik daripada mereka. Dan janganlah setengah kamu menyatakan keaiban sesetengah yang lain, dan janganlah pula kamu memanggil antara satu dengan yang lain dengan gelaran yang buruk. Larangan-larangan yang tersebut menyebabkan orang yang melakukannya menjadi fasik, maka amatlah buruknya sebutan nama fasik kepada seseorang sesudah ia beriman. Dan ingatlah, sesiapa yang tidak bertaubat daripada perbuatan fasiknya, maka mereka adalah orang-orang yang zalim. Perlembagaan Persekutuan telah menjamin Islam sebagai agama persekutuan, dan ianya akan tetap terpahat dan tidak boleh digugat oleh mana-mana pihak. Raja dan Sultan pula berperanan sebagai ketua agama bagi negeri-negeri dan mestilah dihormati dan ditaati, sama ada suka atau sebaliknya, selagi mereka patuh kepada perintah Allah serta tidak menyuruh melakukan maksiat. Sultan adalah payung yang melindungi sekalian rakyat jelata di bawah naungannya. Ini berdasarkan hadis Nabi SAW, sebagaimana yang diriwayatkan daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, alal mar'il muslim as-sam'u wa ta'ah bima ahabba wa kariha illa ayyumara bi ma'siyah fa in umira bi ma'siyah fala sam'a wa la ta'ah. Wajib ke atas seorang muslim dengar dan taat kepada ulil amri dalam perkara yang dia suka atau benci, melainkan disuruh untuk melakukan maksiat. Maka jika disuruh untuk melakukan maksiat, tidak perlu dengar dan taat. Muslimin hadirin yang dikasihi, undang-undang negara kita juga ada memperuntukkan kesalahan bagi mereka yang melakukan fitnah, penghinaan kepada institusi raja serta mencetuskan perbalahan dalam kalangan masyarakat berbilang kaum di negara ini, seperti Akta Hasutan, Kanun Keseksaan dan Akta Komunikasi dan Multimedia. Oleh itu, mimbar mengingatkan umat Islam agar berhati-hati dalam apa yang diperkatakan dan jangan sampai menjadi bak kata pepatah Melayu, terlajak perahu boleh diundur, terlajak kata buruk padanya. Hadirin yang dikasihi Allah, sepanjang tempoh pilihan raya negeri, semua calon dan penyokong diingatkan bahawa tempoh berkempen bukanlah lesen untuk mengumpat, mencela, mencerca, menghina dan memfitnah orang lain dengan sebebas-bebasnya. Ingatlah, hukum hakam Allah akan tetap berjalan dalam keadaan apapun dan tiada sebab yang boleh menghalalkannya. Ingatlah dan takutlah akan siksa Allah yang amat perit yang menanti di akhirat kelak. Janji Allah untuk menghukum dan menyiksa mereka yang mengumpat dan memfitnah adalah benar dan tidak boleh sama sekali kita anggap remeh. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Qalam ayat 10 dan 11. Wala tuti' kulla hallafim mahin hammazim masya'im binamim, dan janganlah engkau berkisar dari pendirianmu yang benar, dan jangan menurut kemahuan orang yang selalu bersumpah, lagi yang hina pendapatnya dan amalannya, yang suka mencaci, lagi yang suka menyebarkan fitnah hasutan untuk memecah belahkan orang ramai. Di samping itu telah diriwayatkan daripada Huzaifah radhiyallahu anhu bahawa dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannah namam, tidak akan masuk syurga orang yang mengadu domba. Oleh itu mimbar berpesan agar calon-calon serta penyokong yang berkempen tidak mengambil kesempatan untuk memburuk-burukkan mana-mana orang atau golongan tertentu yang sering menyalahkan orang lain. Berkempen dan berceramahlah dengan berhemah, dengan menggariskan polisi-polisi yang akan dibawa untuk membantu rakyat mengatasi segala permasalahan yang dihadapi mereka. Calon-calon perlu menilai keupayaan dan prestasi diri masing-masing sepanjang perkhidmatan kepada rakyat dan seharusnya memikirkan bagaimana untuk memperbaiki ekonomi dan keharmonian masyarakat di bawah pimpinan mereka.
Setiap sesuatu yang baik yang ada pada pihak lawan perlulah diambil sebagai contoh untuk diteladani bagi mempertingkatkan prestasi diri demi memanfaatkan masyarakat yang dipimpin, khususnya umat Islam. Kepada calon-calon yang bakal menjadi pemimpin, terutama pemimpin Islam, agama Islam memberi panduan dan mengingatkan kepada para pemimpin untuk tidak menyalahgunakan kedudukan, pangkat dan kuasa untuk kepentingan diri atau kepentingan golongan-golongan tertentu. Apabila pemimpin Islam tidak mempunyai sifat amanah dan jujur, maka akan rosaklah masyarakat yang dipimpinnya hingga mengakibatkan penganut agama lain memandang rendah terhadap pemimpin Islam. Selain itu, seluruh rakyat di negeri Selangor, terutama pihak pentadbir masjid dan surau, diingatkan supaya tidak membenarkan sama sekali masjid atau surau menjadi medan propaganda dan politik kepartian. Sebarang bahan penerbitan berunsur politik tidak boleh dibiarkan sebarannya di kawasan masjid serta surau, apatah lagi membenarkan tokoh-tokoh politik menggunakannya untuk tujuan politik kepartian. Masjid serta surau adalah zon aman dan bebas daripada sebarang elemen dan pengaruh politik kepartian demi memelihara keharmonian umat Islam yang mengerjakan ibadah di masjid dan surau. Berilah peluang kepada ahli-ahli qaryah, masjid dan surau untuk dapat beribadat dan mengikuti pengajian dengan tenang dan aman. Pencerobohan dan ketidakpatuhan terhadap perkara ini adalah satu perbuatan yang tidak bertanggungjawab dan melanggar titah duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor serta ketetapan Majlis Agama Islam Selangor. Tindakan boleh dikenakan terhadap sesiapa yang melanggar ketetapan ini di bawah enakmen Jenayah Syariah Selangor 1995. Pegawai yang terlibat juga boleh dibatalkan pelantikannya oleh MAIS mengikut peraturan-peraturan Masjid dan Surau Negeri Selangor 2017. Hadirin yang dimuliakan, mengakhiri khutbah ini, marilah kita sama-sama menghayati dan mengambil pengajaran seperti berikut. Pertama, Islam melarang umatnya melakukan perbuatan memfitnah, mengumpat, mencaci dan menghina antara satu sama lain. Perbuatan keji sebegini mengundang kemurkaan Allah dan merupakan satu dosa besar bagi mereka yang melakukannya. Ingatlah, hukuman Allah yang amat perit menanti mereka yang melakukan perbuatan ini. Kedua, umat Islam hendaklah memahami bahawa pilihan raya bukanlah lesen untuk melanggar ketetapan syarak atau melakukan tingkah laku tidak bertanggungjawab dengan melanggar hukum hakam dan undang-undang. Dan ketiga, umat Islam hendaklah mengetahui bahawa masjid serta surau bukan pentas untuk berpolitik, sebaliknya merupakan pusat ibadah umat Islam yang perlu bebas daripada sebarang elemen serta pengaruh politik kepartian yang boleh memecah belahkan perpaduan umat Islam. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Dzalika amrullahi anzalahu ilaikum wa may yattaqillah yukaffir anhu sayyi'atih wa yu'zim lahu ajra. Peraturan-peraturan yang demikian adalah hukum-hukum Allah yang diturunkan dan diterangkannya kepada kamu. Dan ingatlah, sesiapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menghapuskan kesalahan-kesalahannya dan akan membesarkan pahala balasannya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. اللهم إنا نسألك بحرمة هذا اليوم المبارك أن تكشف عنا كربتنا وأن تغفر لنا ذنوبنا وأن ترزقنا من حيث لا نحتسب برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal muslimin wa razaqana minat tayyibat.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, marilah sama-sama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan ketaatan kepadanya dan menjauhkan diri daripada perbuatan keji dan maksiat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ويا قاضي الحاجات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك بنبيك الأمين ونسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العظمى أن تحفظ بعين عنايتك الربانية وبحفظ الوقايتك الصمدانية جلالة ملكنا المعظم سلطان سلانغور سلطان شرف الدين إدريس شاه الحاج ابن المرحوم سلطان صلاح الدين عبد العزيز شاه الحاج اللهم أدم العون والهداية والتوفيق والصحة والسلامة من لولي عهد سلانغور تنكو أمير شاه ابن السلطان شرف الدين إدريس شاه الحاج في أمن وصلاح وعافية بمنك وكرمك يا ذا الجلال والإكرام اللهم أطل عمرهما مصلحين للموظفين والرعية والبلاد وبلغ مقاصدهما لطريق الهدى والرشاد. Ya Allah, kurniakanlah petunjuk kepada kami untuk mendirikan salat fardu 5 waktu secara berjemaah, menunaikan zakat melalui lembaga zakat Selangor, mewakaf harta melalui Perbadanan Wakaf Selangor dan menginfakkan harta pada tabung infak jariah umat Islam Selangor dan kepada anak-anak yatim melalui Yayasan Islam Darul Ihsan. Jadikanlah kami antara hamba-hamba-Mu yang menjaga amanah. Kuatkanlah iman kami agar menjauhi perbuatan khianat serta jauhkanlah kami termasuk dalam golongan yang mengabaikan tanggungjawab dan jauhilah negeri dan negara kami daripada kehancuran disebabkan perbuatan rasuah, penyelewengan dan salah guna kuasa. Serahkanlah tanggungjawab memimpin negara kami kepada hamba-Mu yang amanah dan jujur serta tegas lagi berani menegakkan kebenaran dan melaksanakan keadilan berlandaskan syariat. Jadikanlah ya Allah masjid dan surau di negeri Selangor rumah-rumah-Mu yang aman, mempersatukan dan menjadi nadi kekuatan ummah. Allahumma ya dafi'al bala idfa' anna hadzal waba wal bala wal marad wasyada'id wal mihan bi lutfika ya latif innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Sayyidina Muhammad. Innaka la tahla. Istawu i'tadilu sawwu sufufakum. Fa inna tasbiyatas saf min tamamis salah. Lurus dan rapatkan saf, penuhkan saf hadapan rahimakumullah. Bacaannya salat dengan riwayat Warsh. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدرك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام. فهينا ربنا بالسلام وادخلنا الجنة دار السلام. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا والجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد.